Muslim, muka surat 31. Manual ya, manual. Manual. Sekejap ya. Okey. Okey, untuk industri besar dan sederhana tu kan, minimum 2 orang pekerja Muslim warga negara Malaysia di kawasan pemprosesan sepanjang tempoh operasi atau shift. Kami ada 2 shift, tapi shift siang je yang ada 2 pekerja Muslim warga negara Malaysia, malam tak ada. Kena adakanlah. Oh, kena adakanlah. Kena adakanlah sebelum terkantoi. Okey. Bahasa mudahnya begitu. Sebab zaman saya rajin pergi audit dulu, pukul 3 pagi pun saya pergi audit. Memang dari segi nature kerja kami di Jabatan Agama ni, kalau syarikat tu beroperasi malam, weekend, memang kami akan datang untuk buat audit itu tadi. Jadi bahasa mudahnya, sementara belum kantoi ini, ambillah masa untuk betulkan balik ruang-ruang yang ada itu tadi supaya nanti tak jadi masalah. Okey, faham. Terima kasih, itu saja. Okey. Okey, saya ada soalan iaitu dihantar privately kepada saya daripada Encik Harry. Ada Encik Harry ke kat sini? Boleh ajukan soalan? Encik Harry? Hello? Ada tak orangnya? Ada ke? Assalam. Ada ke? Ada ke? Mana orangnya? Ada di ni. Oh, Ustaz Afif. Oh, tadi saya terhantar private Bukan everyone Bukan. Jelas, Afif kuat sikit Ustaz Afif. Okey. Okey jelas. Alright. So, dalam page 11 nombor ni manual ke SMS? MPPHM saja. Okey. Baik Ustaz, boleh. Ya. Apa dia? 11? Page 11 nombor 9. Okey. Mengeluarkan atau mengendalikan produk halal sahaja termasuklah produk dagangan, trading produk serta mematuhi piawaian halal yang ditetapkan. Kalau contoh produk tu, dia memang satu syarikat tu dia memang dah dapat pensejian halal untuk produk dia. Tapi dalam masa yang sama dia akan planning untuk buat trading produk. Yang mana trading produk tu maybe tak tahulah antara halal ke tak halal ke. Contoh lagi-lagi kalau berkenaan dengan pharmaceutical industry, kebanyakan produk-produk contoh vaksin tu semua tu kebanyakannya mostly tak halal. Dan dia digunakan ataupun trading produk tu bukan saja-sajalah. Contoh vaksin ni untuk memenuhi keperluan negara dirilah. Adakah dibenarkan untuk syarikat tersebut menjalankan produk trading tersebut? Kalau tak benar pun mungkin salah satu strategi dia, kemungkinan dia akan appoint third party. Syarikat lain untuk mengendalikan. Maksud contoh, simpan di syarikat lain, diedarkan oleh syarikat lain. Dia hanya order je, contohlah. Boleh aja Baik, begini. Sebenarnya prinsip paling asas adalah transparansi syarikat. Jadi dalam isu ni kena maklum secara spesifik kepada urusan persejilan halal untuk dapatkan guide. Kalau kami secara peribadi, syarikat nak buat benda tak halal sekalipun, ada benda yang haram sekalipun, maklum pada kami dulu untuk kita guide cara yang paling selamat untuk syarikat buat bisnes tu macam mana. Berbanding dengan syarikat tak bagi tahu dan kemungkinan kantoi lah dalam bahasa mudahnya, tapi bukan dalam keadaan yang daripada syarikat datang cerita kepada kami. Sebab dia boleh memberi implikasi kepada syarikat sendirilah. So apa yang saya boleh cadangkan dekat sini, kalau di peringkat pengurusan boleh asingkan terus sebagai satu entiti yang berbeza. Contohnya Farman Niaga A dengan Farman Niaga B. Farman Niaga A untuk buat benda-benda yang halal. Farman Niaga B untuk buat vaksin yang tak halal tadi sebagai contoh. Kalau boleh buat macam tu, why not? Tapi mungkin challenge lah.
Kalau boleh buat sekalipun, ada isu lain pula. Boleh ke guna nama fahaman niaga pula? Kan? Sebab sebelum ni kita ada isu tentang produk-produk yang tak halal tetapi di sebaliknya syarikat yang halal. Macam contoh yang baru ni kita produk Arabiki sausage. Sausage babi tapi produk ni tadi dikilangkan di brand ownernya adalah syarikat NTUC Fair Price. So jadi isu dekat situ. Jadi soal syarikat nak buat satu lagi company baru yang berbeza, itu satu challenge lah. Kalau nak buat sekalipun, adakah nama itu boleh? Jadi semua benda ni kena rundingkan dulu dengan urusan pensijilan untuk dapat guide yang baik. Saya nampak sebenarnya ruang tu ada. Tinggal lagi syarikat kena datang depan dululah. Jadi untuk sementara ni saya nak kata boleh buat trading, memang boleh lah kalau syarikat suruk-suruk diam-diam. Selagi tak kantoi. Transparency je. Tapi yang penting transparency. Macam kita dengan wife kita lah. Kalau nak jumpa ex-girlfriend sekalipun kan kalau kita declare awal-awal, marah tu marah juga. Tetapi marah dia berbeza berbanding kalau kita dah terkantoi. Jadi sementara belum kantoi, sementara belum ada masalah, lebih baik duduk bincang sebab mereka akan ada idea untuk guide proses yang terbaik, cara yang paling selamat bagaimana. Dan ada juga mungkin daripada input-input yang ada ni akan dijadikan sebagai polisi. Macam contoh, produk-produk yang kalau kita katakan nama-nama yang bermasalah tadi kan, bila kita benchmark balik, contoh ya, kita ada macam di Malaysia ni Tesco. Tesco dia ada house brand dia. Jadi Tesco ni bukan dekat Malaysia je. Kita boleh kuasakan polisi semua produk halal untuk Tesco jual dekat Malaysia ada halal. Dan Tesco pun akan buat begitu. Tapi kita tak boleh nak pastikan, tak boleh nak mengarahkan Tesco di negara lain untuk buat house brand dia yang halal. Kalau dia nak buat house brand yang tak halal sekalipun, sebab dia bukan jual untuk market Malaysia. Jadi kalau syarikat tak menceritakan maklumat ni, tak nampak isunya di mana dan penambahbaikan dasar tak boleh dibuat. Jadi dalam kes isu ini tadi, fokusnya lebih kepada maknanya produk untuk pasaran di Malaysia mestilah tidak ada masalah dengan halal. Kalau tidak nanti kita akan jadi isu macam hari itu kan, cube babi jenama No. Kan? Sedangkan di Malaysia kita ada cube babi, kita ada cube ayam jenama No. Kan? Jadi kalau ada masalah seperti ini, kita kena elakkan lah. Pandangan saya rujuk dengan Jabatan Agama, JAKIM dalam kes ini untuk lebih spesifik. Saya tak dapat nak menjawab dulu mengatakan boleh atau tak boleh. Sebab dia ada benda yang nampak perlu kepada dasar juga sebenarnya ni. Baik. Baik Haji, terima kasih Haji. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada soalan lagi ke? Daripada peserta kita, saya buka soalan. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Salam, siapa ni? Saya Liana daripada Baker's Cottage. Okey. Saya nak bertanya, company dalam perancangan untuk ada distribution center, yang mana distribution center ni akan berfungsi sebagai storage room untuk menyimpan bahan-bahan mentah yang akan digunakan di outlet. Okey. Kami akan ada beberapa distribution center mengikut region. Jadi soalan saya, adakah distribution center ini perlu memohon persetujuan halal atau sekadar menyatakan di dalam dokumen khas saja? Okey. Sebelum tu nak tanya, DC ni direct ke atau outsource? Direct. Okey, direct lebih mudah. Sebenarnya kalau distribution center ni nak pergi kepada skim persijilan halal pun boleh. Dia kena masuk buat skim logistik lah, pergudangan. Yang nampak itu yang agak rapat lah. Dan kalau melibatkan dia punya transportation pun sekali kat situ, nak masukkan sekali untuk logistik pengangkutan pun boleh. Tinggal lagi syarikat nak besarkan skop ke arah itu ataupun tidak. Kenapa saya sebutkan di sini? Sebabnya skim tu ada. Satu. Yang kedua, kalau tak pergi kepada persijilan halal, mungkin nampak lebih mudah nak urus. Tetapi setakat mana syarikat boleh pastikan apa yang ada di DC itu tadi tidak menjadi masalah kepada outlet kemudiannya nanti. Sebab di peringkat penghilangan, syarikat dah kawal sebaik mungkin. Di peringkat outlet,
syarikat cuba kawal juga dan pergi kepada persediaan halal. Tapi di tengah-tengahnya ini, walaupun di bawah kendalian syarikat, DC itu tadi, tapi dari segi pengurusan, dari segi operasinya, setakat mana dia tidak menjadi masalah kepada halal. Yang itu agak subjektif. Lepas tu saya tanya di awal tadi, adakah DC ini di bawah syarikat sendiri ataupun outsource? Kalau di bawah syarikat sendiri nampak agak mudah nak urus. Kalau outsource, lebih bermasalah. Especially kalau DC ini tadi adalah sharing dengan DC untuk syarikat lain. Dia nampak tak kat sini? So, kalau nak declare dalam permohonan sekalipun, memang tak akan nampak apa-apa isu dekat situ. Tetapi kita yang bekerja di peringkat syarikat, kita kena nilaikan dekat situ berdasarkan keperluan dan situasi semasa. Setakat yang ada pada hari ini, potensi masalah itu akan berlaku ataupun tidak. Kalau tak berlaku sekalipun, untuk kita masukkan dalam skop persediaan halal, itu lebih baik supaya kita boleh pastikan rantaian pembekalan halal ini tadi, bukan saja kita kawal di peringkat manufacturing dan juga di peringkat outlet, di tengah-tengah ini tadi yang nampak macam vacuum ataupun macam ada masalah tadi pun kita tackle sama. So sekiranya syarikat dapat menjelaskan memang kami hanya guna bahan-bahan untuk kegunaan dalaman sahaja, keperluan itu tak perlulah untuk permohonan sijil halal. Setakat hari ini tak diberatkan, tetapi pandangan saya kalau syarikat boleh pergi ke arah lebih baik, itu akan memberi lebih impression dan performance kepada Jabatan Agama lah tentang komitmen syarikat. Sebab syarikat selain daripada apa yang basic diarahkan, macam contoh kursus, tadi kita bincang kursus 3 tahun sekali kan. Kalau syarikat nak buat kursus tiap-tiap tahun sekali dan memang nampak dari segi perbezaan kursus yang tiap-tiap tahun dengan 3 tahun tadi, akhirnya dia akan reflect kepada performa syarikat lebih baik dan bukan setakat itu saja, autoriti akan lebih berkeyakinan kepada syarikat. Kalau sebelum tu tak layak kepada whitelist, mungkin akan layak kepada whitelist. Okey Ustaz. Faham. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada lagi tak? Ada Encik Ahmad Nasrun ke? Boleh ajukan soalan ataupun nak suruh saya bacakan? Encik Ahmad Nasrun? Ni ada soalan pasal makmal ni, Nat. Okey. Analisis makmal. Okey. Saya mungkin terlepas pandang ke? Kalau saya terlepas pandang tu, boleh orangnya tanya direct ya? Ya, kalau saya MHMAS, muka surat berapa ni ya? Kalau saya 11. Kita tengok sekejap soalan ni pasal analisis makmal ni. Kat Selangor ni pun hangat juga orang tanya kami pasal analisis makmal ni. Okey. Syarikat perlu mewujudkan prosedur bertulis berkaitan pelaksanaan analisis makmal di peringkat syarikat. Adakah bermakna syarikat wajib menghantar sampel bahan atau produk ke makmal seperti dinyatakan di C? C mana C? Okey. Berapa frekuensi yang perlu dihantar? Seperti contoh setahun sekali atau mana soalan tadi nak tak boleh baca? Ni dia. Muka surat 14. Ya. Mana nak soalan tadi tak boleh baca tadi? Soalan analisis. Okay. Okay, soalan dia, adakah ini bermakna syarikat ataupun kilang wajib menghantar sampel bahan atau produk kami ke makmal seperti dinyatakan DC? Ya, jawapannya begitu. Berapa frekuensi sampel perlu dihantar? Kalau tanya saya, sekerap yang mungkin lah. Tetapi mungkin jadi kos kepada syarikat. Jadi syarikat perlu rasionalkan balik dalam keadaan yang kalau syarikat kata setahun sekali itu memang rasional. Sebab sepanjang tahun memang raw materialnya masih lagi menggunakan batch raw material yang sama. Contoh. Jadi itu boleh dipertimbangkan. Tapi kalau produk ni tadi mungkin agak kerap sedikit dari segi pertukaran batch
raw material yang ada itu tadi mungkin perlu dibuat lebih kerap. Jadi frekuensi ini bergantung kepada syarikat. Mungkin boleh bermula dengan jumlah yang wajar, paling tidak mungkin kalau bukan satu batch satu, tetapi beberapa batch yang ada itu dibuat dalam satu skala yang agak dekat supaya kita boleh nampak profilnya di situ. Mungkin juga saya boleh kongsi dalam kesempatan yang ada ini, tahun 2020 ini kami di JAIS ada menjalankan aktiviti analisis makmal yang agak kerap berbanding tahun-tahun sebelum ni lah. Kalau tahun-tahun sebelum ni macam kurang kita beri penekanan. Jadi untuk tahun ni JAIS banyak membuat analisis makmal berkaitan dengan produk kolagen dan gelatin. Kalau saya boleh kongsikan sedikit apa yang kami temui, ada trend yang kami lihat produk gelatin ataupun kolagen yang mempunyai sijil pengesahan halal mempunyai bahan yang haram. Okey, itu satu. Yang kedua, ada juga trend yang kami lihat produk yang dikatakan daripada syarikat yang sama pembekalnya itu, tetapi dalam pengalaman kami bila kita analisis nampak result berbeza. Macam contoh gelatin atau kolagen ni diambil daripada syarikat A. Sampel kami ambil di syarikat X dan satu lagi sampel kita ambil di syarikat Y, satu lagi sampel kita ambil di syarikat Z sebagai contoh. Jadi ada trend yang menunjukkan result antara X, Y dan Z itu tak sama, tak konsisten. Jadi ini menunjukkan dari segi keperluan analisis makmal sebagaimana yang ditanya dalam soalan ni tadi, memang perlu buat prosedur secara bertulis. Jadi kalau kira dari segi kekerapan perlu dihantar, saya boleh jawab sekerap yang mungkin, tetapi syarikat berilah satu gambaran tentang frekuensi atau kekerapan itu bahawa dia rasional untuk diterima, macam contoh sebulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali, supaya bila dinilai dalam proses pensijilan halal itu, Urustia yang menguruskan permohonan itu audit berpuas hati bahawa langkah-langkah pencegahan dan pengawalan telah diambil oleh pihak syarikat. Jadi mungkin boleh menjelaskan sedikit sebanyaklah tentang analisis makmal ni tadi. Ada soalan lain tak? Okey, ada soalan daripada Encik Ahmad Nasrun mengenai keuangan Islam. Oi. Ya. Lain sikit soalan dia. Tu saya macam tertarik sikit dengan soalan dia. Di dalam MPPHM nombor 63, muka surat 100. Okey. Dalam MPPHM ada menyebut syarikat dan atau pemohon SPHM disarankan menggunakan produk dan perkhidmatan keuangan Islam dalam urusan. Sejauh mana disarankan itu? Adakah sekadar advice atau sepatutnya syarikat atau pemohon itu buat? Atau macam mana? Mungkin ada ke declaration ke macam mana? Okey. Bagus soalan ni. Tak tepi. Ya. Saya nampak macam ini. Saya ada melihat dalam contoh lain sedikitlah daripada kewangan Islam. Ada industri yang buat produk sebagai contoh ya, water treatment, chemical untuk water treatment. Dia mesti halal. Bila kami tanya apa produknya, dia kata water treatment. So bila tengok in detail adalah water treatment untuk boiler, untuk effluent dan yang lain-lain. Jadi kami terfikir tentang ada syarikat yang melihat tentang perkara ni. Tapi yang berlaku di industri, apa bahan yang digunakan? Yang pastinya bila pengauditan sebagai contoh dia buat, kalaupun ditanya oleh pegawai audit tentang supplier chemical untuk pest control ke, untuk perawatan air yang saya sebut di awal tadi, saya boleh katakan majoriti tak ada sijil halal. Sama macam isu water filter. Sebelum kita kantoi pasal isu water filter subway tahun ni, betul tak? Tahun-tahun sebelum ni water filter memang dah ada pun. Ada syarikat yang concern tentang water filter yang digunakan, dia pastikan yang ada sijil halal. Dan ada syarikat yang buat water filter pun mohon sijil pengesahan halal. Tapi banyak juga syarikat yang
masih lagi menggunakan water filter yang bukanlah tidak halal tetapi statusnya kita katakan sebagai unknown. Jadi dengan adanya isu seperti Subway itu dia menjadi wake up call. So kalau saya nak komen tentang isu kewangan Islam ini tadi, saya melihat trend yang ada syarikat yang macam sebagai contoh tadi, dia menggunakan water filter yang ada CJ halal walaupun masa tu belum lagi isu Subway diketahui water filternya bermasalah. Dan kami lihat bahawa syarikat maknanya dia ada inisiatif untuk present performance halal syarikat tu dalam sudut yang berbeza. So akhirnya dia menjadi satu yang lebih baik kepada syarikat tu dan juga kepada halal. So ini sebenarnya yang nak dibawa dengan syarat berkaitan dengan sistem kewangan Islam, sebab antara yang dibincangkan sebelum ini, sistem kewangan Islam dengan produk halal dia bergerak secara paralel, dia tidak bersatu, dia berjalan selari sahaja. Jadi untuk menjadikan halal dan juga kewangan Islam ni saling berkait satu sama lain, maka syarat ini dimasukkan. Cuma dari segi pelaksanaan untuk permulaan ini, apa yang saya lihat di peringkat syarikat, mungkin dalam sistem maya halal tak akan ada ruang untuk syarikat beritahu sebenarnya dia menggunakan takaful atau dia menggunakan perbankan Islam ataupun tidak, tetapi dalam proses permohonan kelulusan yang ada itu tadi, syarikat boleh maklumkan kepada urus dia pensijilan di mana komitmen syarikat tentang polisi prosedur nombor 63 berkaitan kewangan Islam ini tadi. So tentunya akan ada penilaian yang boleh memberi impression yang baik kepada syarikat di peringkat sekretariat dengan adanya penambahan-penambahan oleh syarikat ni. Sama macam isu saya sebut di awal tadi, water filter itu tadi, walaupun isu Subway hanya berlaku 2020, tahun 2015 memang ada syarikat yang gunakan water filter yang halal. Walaupun ada banyak lagi syarikat yang tak menggunakan water filter yang ada pensijilan halal. So akhirnya pada masa akan datang keadaan akan jadi lebih baik dan lebih banyak syarikat menggunakan sistem kewangan Islam untuk menjadi sistem kewangan dalam pensijilan halal. Okay. Ada lagi tak? Okay, ada disebabkan sekarang dah pukul 12. Ya, okay. So, okay, saya bagi peluang lah untuk 1-2 soalan lagi, boleh ke Ustaz Cik Salim? Boleh. Saya reserve sampai pukul 1 nanya ni. Okey, cepat. Saya buka soalan kepada peserta. Kita raikan soalan. Assalamualaikum. Saya Liza dari Subang Jaya. Okey. Saya sedang memohon CJ halal untuk premis makanan. Okey. Maksudnya kafe lah, restoran makan dan minum. Okey. Cuma memandangkan sekarang ni isu pandemik. Jadi kami ni pelanggan yang masuk ke kedai ni sangat kurang. So kami terpaksa ubah plan untuk sediakan makanan yang boleh dihantar. Macam biasa kami memang menggunakan menu senarai yang makanan yang kami keluarkan daripada menu lah. Maksudnya bila kami buat delivery tu. Tapi kami juga perlu ada strategi lain dan kami akan menghasilkan produk lain, contoh macam paste, sos cili yang akan dijalankan di dalam premis makanan. So soalan saya, adakah saya perlu membuat pendaftaran CJ halal untuk kategori produk pula? Okey. Dan nanti saya punya produk tu akan ada packaging yang tersendiri lah. Okey. Bukanlah tak ada label apa semua tu, tak mesti ada lah supaya boleh pergi lagi jauh. So itu saja. Terima kasih Ustaz. Okey. Jawapannya pendek je. Kena mohon skim untuk produk. Oh, so kena buat permohonan sekali lagi untuk produk lah? Ya. Dia konsep dia macam central kitchen. So, premis makanan tu bolehlah jadi tempat apa ni orang kata buat produk tu? Sekarang ni dekat premis tu ada facility untuk makan di situ juga tak? Ada. Ada kan? Memang dari segi praktis sekarang ni akan ada syarikat yang dia ada dua sijil. Satu sijil untuk premis makanan sebab dia ada buat restoran kat situ. Lepas tu dia mohon juga untuk produk sebab dia ada buat produk yang akan digunakan oleh restoran yang lain ataupun menjadi produk akhirlah kepada pengguna. Jadi
fasiliti yang sama boleh, tapi syarat kriteria penilaian tu adalah berdasarkan untuk skim produk lah. Dia jadi macam central kitchen terus. So adakah kami kena buat kena jadi macam produk lah. Okey, adakah kami kena mohon untuk central kitchen juga Ustaz? So ada macam-macam ada 3 pula. Premis makanan, central kitchen, produk. Sebenarnya central kitchen tu dia adalah untuk skim produk lah. Kita istilahkan dia sebagai central kitchen sebab dia macam kilang, tetapi dia ada berbeza sedikit lah. Kalau kilang tu kita nampak fasiliti dia memang pengeluaran produk akhir, tapi kalau central kitchen ni kadang dia bukan buat produk akhir, dia macam buat intermediate, macam dia buat paste, kemudian dia bawa ke outlet, dia jadikan sebagai raw material untuk buat laksa. Dan selalunya central kitchen ni dia berkait dengan outlet yang kebiasaannya syarikat yang sama, owner yang sama, ataupun dari segi business model yang sama. Kalau produk tu macam kilang tu, dia tak mesti tu, kadang dia tak ada kena-mengena pun dengan syarikat pengedar dia ataupun pelanggan yang ada. So maknanya Ustaz kena mohon di bawah kategori central kitchen produk tadi tu. Confirm lah maksudnya macam mana dia macam ni. Dia sebenarnya permohonan dia adalah skim produk. Tapi dari segi pemahamannya dia adalah central kitchen. Dia proses pengeluaran tetapi dengan konsep central kitchen sebab dia hantar kepada outlet yang lain. Boleh dapatkan detail lanjut nanti kalau telefon staf di pejabat lah. Okey, terima kasih Ustaz. Saya cuba tanya staf lah, tapi staf pun tak menjawab juga Ustaz. Saya belum dapat penjelasan yang tepat lah. Tu yang saya rasa saya kena tanya kat sini. Okey. Oh, okey. Mungkin kalau tak keberatan boleh telefon saya dekat office lah. Saya dekat office. Okey, boleh Ustaz. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya daripada PA Food. Saya nak tanya. Dari? PA Food yang Berhad. PA Food, Pak Ahmad? Ya. Ya. Okey. Saya nak tanya, kalau macam setiap permohonan sekarang dah ada limited ke untuk satu sijil? Sebab sebelum ni kan macam limited kan? Ya, macam contoh permohonan baru ada dalam 100 lebih produk. Boleh ke ataupun dilimit pada 100 produk saja ke? Sehingga sistem tu diubah, masih lagi unlimited lah. Kan? Tetapi kita ke arah untuk ubah format dalam sistem, sebab itu kan disebutkan dalam manual ni, saya tengok dalam prosedur ke berapa, tapi maksimum 100 dalam satu permohonan. Jadi 100 tu pun kalau selagi tak diubah kat sistem, maknanya dia still unlimited lah. Yang penting nanti bila dalam sistem tu kalau dia dah lock 50 je lah boleh buat permohonan. Oh, bergantung pada sistem jugalah. Ya, sebab sistem sekarang ni pun tengah, manualnya dah siap dah. Manual dah siap dulu. Sistemnya sekarang ni dalam proses development apa semua. Semalam pun ada bincang dengan vendor programmer yang buat benda tu. Ada banyak lagi lah kerja yang belum selesai lagi. Tapi dijangkakan dalam Januari macam tu sepatutnya benda tu dah boleh diadakan lah. So, sepatutnya memang boleh lebih dari 100 lah? Kalau sekarang ni memang boleh 100 lagi. Oh, sekarang akan boleh datang, lagi? Maksudnya nanti akan datang tak boleh lah? Tak boleh, maksimum 100. Jadi kita tengok nanti untuk produk-produk pembaharuan yang sebelum ni lulus permohonan baru dia katalah 170 kan. Mungkin untuk permohonan pembaharuan nanti bila boleh limit 100 saja mungkin kena pecah jadi dua lah. Satu jadi pecahkan lah. Mungkin dia jadi dua permohonan renew ke. Itu kena tengok dalam format sistem yang ada nanti. Satu lagi soalan Ustaz. Boleh? Last. Kalau macam kita mesti ada banyak lagi packaging yang kemungkinan 2021 tu masih belum habis lah. So ada tak cara yang boleh guide untuk kita buat surat, maksudnya adakah company tu kena list out semua jenis packaging dan bila expected dia boleh habis? Kalau terlalu banyak macam mana nak? Masalah apa kat packaging tu? Dia punya logo halal, nombor. Ya. Start 1 Januari kan dah. Ya, betul. So apa yang boleh dibuat oleh syarikat? Semualah sebenarnya, bukan untuk PA Food saja. Syarikat boleh tulis kepada jawatankuasa melalui sekretariat tentang konsen untuk mendapatkan kebenaran menggunakan logo halal yang
nombornya lama sehingga tamat tempoh. Boleh tak boleh tu nanti akan dibincangkan di peringkat jawatankuasa. Jadi kalau buat permohonan tu elok senaraikan siap-siaplah partikular yang berkaitan, maknanya apa packaging dia. Kalau ada SKU-nya lah. Kemudian, maksudnya sekali dengan gambar ke macam mana? Kalau boleh masuk gambar sekali pun. Packaging tu sendiri? No. Maksudnya macam sekarang ni buat satu list. Kalau packaging tu adalah plastik untuk 500 gram 500 gram. Produk adalah power frozen. Kemudian ada satu lagi SKU yang plastik untuk power frozen untuk berat 1 kilo. Jadi produk dia satu, produk kategori satu tapi SKU-nya 2. Jadi buatkan senarai produk kategori dan juga SKU-nya tadi, kuantiti yang ada, kemudian expected produk ni akan habislah secara naturalnya kalau digunakan biasa, bila dia akan habis. Okay. Dan juga kos berkaitan lah untuk maknanya kalau ada 100,000 pieces ni tadi, kosnya nilainya berapa? Oh, maksudnya kena notifikan jugalah. Ya. Ada kes yang dibenarkan tapi biasanya bukan sepenuh yang diminta oleh syarikat lah. Kalau syarikat minta setahun, ada yang tak dibagi setahun lah. Tengok isu je macam mana. Oh, maksudnya apa-apa pun kena propose dulu lah. Tapi kalau terlalu banyak sangat, list je semua. Tak apa, tak ada masalah. Kerja lebih sikit je lah. Itulah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya nak bagi tanya satu soalan Ustaz. Silakan. Okey. Saya pun kena panggil Ustaz ni, Ustaz Nazrin. Jangan macam tu Ustaz. Okey. Dari mana? Saya daripada Kajang. Syarikat Komatra. Ulang balik. Komatra Sajian. Okey. Okey Ustaz, mengenai ada satu syarikat ni di mana memang bawah under company jugalah. And then dia adalah supplier direct kepada kami punya outlet, semua outlet lah di Semenanjung. Dia adalah satu hanya untuk buat processing ikan saja. Okey. Supply ikan saja kepada kami semua. And bila kami macam kita nak buat open market lah, maksudnya open market kita akan buka kepada ada sekolah, bukan hanya pada spot outlet saja. Okey, kami buat processing ikan ni pada ikan segar kepada ikan sejuk beku. Okey, adakah kami ni ingin mendapatkan establish lah daripada ialah one of the potential halal ni adalah kita membina trusted person, trusted untuk customer. Okey, saya nak tanya, adakah kami punya requirement untuk kami punya fokus pada processing ikan segar kepada ikan sejuk beku tu, perlu tak kami untuk buat requirement untuk permohonan sijil halal? Dan kami target untuk expand kepada lebih widely lah kami punya demand. Okey. Processing tu kalau boleh jelaskan sikit macam mana nak nampakkan dia punya proses tu, sebab dia ada satu syarat yang di depan ni, produk yang tak layak untuk permohonan sijil halal, betul tak? Jadi satu sebab tak layak, dia tak nampak prosesnya tu. Jadi proses tu perlu ditunjukkan, sebab proses tu yang akan menentukan ada risiko atau tak kepada halal. Kalau ikan ni sebenarnya proses dia yang menampakkan signifikan kepada halal tu adalah proses pembersihan ikan tu berlaku ataupun tidak. Kalau macam contoh ikan segar kita dapat daripada pasar borong, lepas tu prosesnya terus maknanya kita buat grading ikut berat, dibungkus dan dibekukan mungkin, atau tak dibungkus terus dibekukan. Proses tu tak berapa signifikan. Ada juga kami bincang sebelum ini, nampak ada rasionalnya untuk dipersijilkan, tetapi masalah dekat traceability pula. Macam contoh kita ada terima proses untuk permohonan untuk ikan bilis. Ikan bilis yang kita ada kan. Jadi tak dapat di proses permohonan tu sebab traceability tak dapat nak dibuktikan. Jadi selain daripada proses, traceability itu pun antara elemen yang diambil kira juga. Jadi yang utama kalau dalam kes ini tadi, ikan ni tadi ada tak proses macam buang isi perut, proses dipotong, proses di apa tu, kalau ada sisiknya dibuang,
Kalau itu ada, memang dia sangat relevan untuk monster pengesahan halal. Tapi kalau sekadar maknanya daripada pasar burung sampai dekat kilang, kita bekukan saja, proses tu tak berapa signifikan. Maknanya based on processing lah. Ya. Untuk kita mencapai mutu dan kualiti kan, betul Ustaz? Ya. Maknanya memang kita ada buat processing lah, keluarkan, breakkan, itu memang tu one of requirement kami. Tak ada masalah lah untuk meminta sijil halal juga kan? Boleh. Memang ada kita bagi pun untuk ikan. You all je lambat mohon ni. Cepat sikit. Okey, Ustaz Nazrin. Okey, terima kasih. Ada lagi tak yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya untuk sertu page 98. Syafiqah lagi. Okey, kenapa? Sertu. Bagi kredit banyak sikit untuk Syafiqah ni. Banyak soalan daripada Syafiqah, Puan Syafiqah ni. Bukan, sebab saya nak tanya. Okey. Yang nombor 4 ni, SOP untuk sertu, company kena dapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa berwibawa. Macam mana tu? Kami perlu dapatkan SOP kami tu, macam mana nak minta daripada JAIS untuk verify? Kejap. Bagi saya baca kejap. Nombor 4, 98. Syarikat atau pemohon boleh menjalankan sertu secara dalaman atau pendiri sekiranya mempunyai prosedur lengkap pelaksanaan sertu yang telah disahkan oleh pihak berkuasa berwibawa. Okey. Bagus Syafiqah tanya soalan ni. Dah disebutkan dalam manual, tetapi implementation macam mana? Baik. Saya kongsikan sedikit sebenarnya untuk memenuhi perkara 4 ni. Kalau di JAIS kami dah menggerakkan sekretariat yang ada untuk kami come up dengan SOP penilaian sertu. Cuma SOP ni belum dapat di-announce lagi lah sebab masih lagi perlu dibahaskan lagi. Draftnya dah ada. Jadi insyaAllah tahun depan saya harapkan secepat yang mungkin syarikat boleh datang ke JAIS untuk maknanya kalau syarikat bangunkan prosedur sertu tadi di peringkat dalaman, keperluan yang disebutkan dalam muka surat 98.4 ni tadi boleh dipenuhi. Kalau semasa sekarang ni nak rujuk dulu untuk prosedur tu sama ada memandai ataupun tidak, boleh je. Time to time kalau ada masa tu untuk ditengok. Cuma yang secara propernya kami akan buatkan dalam bentuk yang lebih proper melalui SOP ni tadilah. So benda ni masih lagi dalam proses pembangunan. InsyaAllah kalau tak banyak masalah, harapan secepat mungkin SOP ni boleh final dan maknanya kalau seperti Levy Lab ni nak dapatkan endorsement seperti ni, boleh kita buat. Jadi untuk sementara jawapan saya separuh masalah, Syafiqah. Maknanya ruang tu ada, boleh datang ke pejabat. Untuk sementara SOP yang proper ni belum dikuatkuasakan lagi. Okey. So jadi untuk yang nombor 5 tu saya tunggu SOP dululah yang dah di draft oleh JAIS. Sebab nombor 5 tu ada juga kena pemantauan. Betul. Sebab bila disebutkan dalam manual baru ni lebih spesifik tentang sertu, di peringkat sekretariat kami bincang sebenarnya tentang kesan dominonya. Jadi akan ada satu keperluan untuk prosedur sertu ini tadi dinilai. Jadi takkan semua nak pergi pada solehin. Kan? Kena ada orang lain yang ada kapasiti untuk buat benda yang sama juga. Jadi itulah melalui SOP tadi. Kemudian syarikat ke arah untuk mendapatkan apa ni tadi macam recognition bahawa ada kompetensi untuk buat sendiri. Mungkin dalam SOP sertu tadi tu syarikat akan menyatakan bahawa syarikat akan buat kompetensi training berkaitan dengan sertu di peringkat syarikat. Jadi yang itu nanti mungkin perlu melibatkan pegawai daripada JAIS untuk buat penilaian sebagai contoh. Jadi ini pun tengah diformulasikan dalam SOP itu tadi untuk memenuhi keperluan berkaitan dengan sertu daripada muka surat 97-98 ni lah. Okey Syafiqah? Okey, sekejap ada lagi satu. Oh ada lagi, silakan. Okey, muka surat 99 mengenai maskini maklumat mahir halal. Okey. Okey, macam saya ada masalah yang company selalu tukar atau tambah alternatif ramuan. Apa masalahnya ni? Sebab harga ke sebab supply? Ya, biasanya sebab harga dan supply lah. Nak-nak time COVID ni memang susah sikit lah untuk harga.
Okay, so ada tak mekanisme yang mempercepatkan proses reply daripada pihak JAIS? Sebab ada yang saya hantar surat tak reply, tapi kita nak kena beli cepat ni. Okey. Ada mekanisme yang lebih memudahkan tak untuk industri? Maksudnya baik. Ada. Takkan asyik nak dikecam lama-lama kan? Okey. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya kami dah bekerjasama dengan JAKIM untuk membangunkan satu platform yang dinamakan My Halal Ingredient. Kalau tak silap saya, ya, My Halal Ingredient. Semalam pun bincang pasal platform ni. Pemakluman berkaitan dengan perubahan bahan mentah kami akan simplify melalui platform sistem My Halal Ingredient selepas ini. InsyaAllah tahun depan harapnya benda ni dah boleh guna. Sistem ni dah ada sebenarnya daripada 2018 tetapi tak boleh guna sebab ada benda-benda yang tak habis buat. Jadi berkaitan dengan masalah Syafiqah tadi yang saya rasa syarikat lain pun ada masalah yang sama juga. Kita akan tackle dengan isu dengan sistem ini tadilah, dengan platform My Halal Ingredient ni tadi. Untuk sementara ni kalau ada benda-benda yang urgent apa semua, kalau tak perlu saya interview, just beritahulah. Jangan penatlah kacau saya, Syafiqah. Halo Syafiqah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Saya daripada Bakers Cottage tadi. Saya nak tanya berkenaan submission untuk permohonan halal. Macam kami ada kilang A yang buat frozen dough. Kemudian frozen dough tersebut akan dihantar ke kilang B untuk baking. Okay. Dan dah selepas di baking akan dihantar ke outlet kami yang berangkai untuk jualan lah. Jadi untuk submission permohonan halal, bolehkah kami hantar ketiga-tiga permohonan ini serentak? Maknanya kilang buat dough, kilang yang bake dough tadi itu dengan outlet sekali, macam tu? Sebab kalau nak hantar satu-satu tu mungkin agak makan masa. Okey. Ya dan tidak. Dia begini. Dia akan jadi macam untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Maksudnya sekarang ni, kalau ada masalah di salah satu kilang A atau kilang B tadi, yang mungkin katalah kilang A bermasalah, dan tentunya kilang B dan juga outlet memang akan ada masalah dari segi permohonan. Kalau buat berasingan memang tak berlakulah. Jadi masalah tadi akan menyebabkan contohnya permohonan kena tolak, lepas tu kerugian dari segi kos fee persijilan yang dah dibayar semua tu. Tapi kalau syarikat optimis dari segi performance yang ada tu, memang kalau mohon pun risiko untuk kena tolak tu hampir tidak berlaku, tak salah untuk buat permohonan serentak. Boleh, memang ada syarikat yang buat macam tu pun. Tapi saya beritahu tadi, risiko dia adalah untung sabut timbul, untung batu tenggelam kalau permohonan tu ada masalah. Maksudnya kalau syarikat boleh menjamin untuk tak ada masalah, kami dibenarkan untuk menghantar ketiga-tiga permohonan serentak dan diterima oleh pegawai penyemak. Pegawai penyemaknya akan pegawai yang sama ke atau mungkin dia akan bahagikan satu permohonan ke? Mungkin tak. Tapi syarikat boleh request sebab dia berkait. Jadi kami kena buat surat cover letter lah. Ya, bagi tahu bahawa permohonan A dengan B dia berkait, jadi minta kalau dapat diproses di peringkat awal sehingga audit sebagai contohnya secara bersama sebab dia berkait satu sama lain. Okey, boleh. Faham Ustaz. Terima kasih. Sama. Lagi? Ada lagi tak? Assalamualaikum Ustaz. Baru 12.30. Ya. Okey lagi ke? Cik Salim. Saya okey je. Tadi mana siapa tadi? Kartini. Okay. Ustaz, saya Kartini daripada Kina Kosmetik. Saya nak tanya Ustaz soalan, adakah pemegang skim OEM perlu mendapat persetujuan halal untuk internal formulation mereka terlebih dahulu sebelum ianya dijual kepada brand owner untuk memohon halal bagi produk? Macam pelik sikit soalan ni. Soalan ni macam ni Ustaz. Kita OEM, kita ada formulation. Jadi formulation kita tu kena certified halal dulu ke?
struktur yang ada tak berbentuk begitu pun. Dia maknanya kalau brand owner tadi katalah ada 2 atau 3 brand owner, dia nak fokus kepada persijilan halal, dia akan dapat pengesahan halal bila produk tu dah berjalan, bila produk tu maknanya dah ada kontrak di antara brand owner dengan penghilang kontrak, bahan mentah dah ada, barulah permohonan pengesahan halal tu boleh diproses dan boleh dikeluarkan. Kalau sekadar formulation saja tak ada. Struktur yang ada tidak berbentuk begitu. Cuma mungkin syarikat kalau dari segi nak buat marketing ke atau nak convince customer apa yang boleh dibuat, satu boleh bincang dengan kami kemudian di pejabat untuk kita advise supaya syarikat kalau nak buat pendekatan yang berbeza dengan orang lain, dia akan harmoni dengan praktis yang sedia ada. Mungkin juga dari segi praktis syarikat kalau nak approach customer walaupun produk belum dijalankan, tetapi apa yang syarikat dah buat dari segi formulation tadi itu untuk customer nampak walaupun produk ini belum layak untuk berjalan disebabkan struktur yang ada tidak membenarkan formula itu disahkan halal, tetapi maknanya langkah-langkah dari yang ada di peringkat syarikat tadi telah memastikan bahawa kalau mesti pengesahan halal pun dia tidak jadi masalah. Boleh tak macam tu Puan? Ya, betul. Okey, saya faham. Terima kasih. Okey, sekarang kita dah hampir setengah jam melebihi daripada masa yang kita cakap tadi, iaitu pukul 12. Okey, macam ni lah. Sebab ada banyak juga soalan yang tak dapat dijawab. Apa kata nanti kita akan buat sesi kedua ke? Q&A? Mungkin ada tawaran istimewa untuk kita punya alumni yang telah join untuk sesi Q&A ini. Mungkin akan ada sesi kedua. Jika ada permintaan yang ramai, insyaAllah kita akan minta buat surat jemputan lagi sekali kepada Encik Solihin untuk buat sesi Q&A. InsyaAllah kalau ada jodoh. Okey, macam inilah untuk mengakhiri kita punya sesi. Saya nak minta Encik Solihin bagi secara ringkas saja, jangan terlalu nanti ambil masa yang panjang. Secara ringkas untuk memberi panduan rumusan. Ya, rumusan panduan kepada industri ini untuk membuat langkah awal, sebab mungkin industri ni dah serabut macam mana nak pergi training lagi, latihan halal apa semua. So panduan untuk industri ambil untuk sebelum dikuatkuasakan. Panduan asas lah kepada industri kita. Gini, Nat dan semua yang ada pada sesi pagi ni. Pertama sekali, tak ada orang nak konflik, tak ada orang nak masalah. Saya percaya dengan komunikasi, apa juga challenge yang kita ada, kita akan boleh uruskan dengan sebaik mungkin. Jadi, walaupun pada ketika ini kita ada cabaran untuk bersemuka, saya kira platform macam Zoom apa ni semua kita kena optimize untuk maknanya apa-apa yang menjadi masalah kepada syarikat, tak dapat nak pergi kursus ataupun isu tentang label apa semua, boleh dimaklumkan kepada kami. Supaya macam contoh bila audit, kita dah bagi tahu kami nak datang audit minggu depan. Tapi bila syarikat bagi tahu, boleh tak postpone sebab syarikat ada renovation, sebab syarikat ada audit ISO. Jadi pegawai walaupun macam penat je buat jadual audit, kan, akan sebut dalam manual kan akan kuasakan Januari 2021, masih lagi tak buat kursus eksekutif hal. Jadi walaupun auditor dapat makluman tentang syarikat masih lagi tak fulfill, tetapi disebabkan syarikat beritahu daripada awal dan cuba dapatkan konsen, sebenarnya itu peluang untuk syarikat negotiate dengan sekretariat tentang masalah di peringkat syarikat. InsyaAllah sebenarnya sekretariat, kita semua manusia, tak ada orang nak masalah dan semua orang nak selesaikan urusan masing-masing sebaik yang mungkin. Jadi itu advice saya lah, saya boleh beritahu. Manual ni memang sooner or later akan dikuatkuasakan, tetapi bila prosesnya itu adalah melibatkan manusia, kita kena faham faktor manusia ini tadi. Kalau kita boleh uruskan dengan baik, orang tu boleh kita uruskan. Kita semua bukannya bermusuh dengan syarikat, bukan bermusuh dengan auditor. Jadi boleh kita bincangkan. Saya rasa itu saja Nat untuk saya kongsikan tentang manual dan juga soalan yang ada. Saya suka kalau ada sesi lain selepas ini untuk sebenarnya challenge saya sendiri dari segi pemahaman dan juga bersedia
bukan you all saja kena bersedia, kami pun kena bersedia dengan manual ni. Saya baca manual ni pun sebenarnya kami sendiri rasa tough yang amat untuk buat audit, sebab you all pun tahu satu hari kami kadang duduk dekat satu syarikat mungkin 3 jam 4 jam nak tengok banyak benda. Okey Nat, itu saja. Okey, kerana masa sangat mencemburui kita, okey, saya minta maaf kepada semua jika ada soalan yang saya tak sempat nak jawab, tak sempat nak diajukan kepada Encik Solihin, ada so kita boleh pergi ke sesi lain insya-Allah. Kan. Apa nak tanya lah, kalau yang macam yang kalau yang apa Encik Solihin tadi, terima kasih lah. Kalau nak tanya dia dalam grup tu dia 1 month kan? Yang grup Q&A tu Encik Solihin tak ada. Cuma untuk grup seminar sahaja. Apa yang tanya Encik Solihin tadi, Solihin je tak boleh 1 bulan tak boleh tanya, ada session Q&A ke apa ke? Inside dia Telegram lah. Saya kena berbincang dulu dengan bagi pihak sekretariat berbudi bicara dulu dengan Encik Solihin macam mana. Okey? Boleh banyak tu, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita bincangkan. Terima kasih banyak Encik Solihin. Okey, sama-sama semua. Terima kasih organizer. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan kelemahan. Saya sekadar memenuhi tuntutan dan insya-Allah kalau ada yang boleh diperbaiki sila maklumkan kembali. Terima kasih. Sebelum tu kita ada sesi grup foto ke? Ya. Itu wajib. Itu wajib. Okey, saya minta sekretariat lain untuk snap gambar. Okey, semua boleh buka video ke? Boleh buka video semua. Okey. Okey, page 1. Okey, page 2. Okey, page 3. Page 4. Page 5. Okey. Terima kasih semua. Okey, saya minta maaf sekali lagi daripada pihak organizer dan sekretariat jika ada apa-apa kesilapan ke. Saya minta maaf banyak-banyak dan terima kasih kerana memberi support kepada kita punya Zoom kali ini, datang hadir memberi respon, memberi soalan yang saya rasa banyak memberi input kepada industri-industri. Sebab yang datang ini kebanyakannya daripada industri dan juga daripada industri yang berlainan, daripada kosmetik, makanan, logistik. So saya mengucapkan terima kasih kerana berkongsi info juga. Okey, saya sudahi dengan saya punya ucapan ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Solihin. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Ustaz-Ustazah semua. Jumpa lagi. Sekejap. Nabiah dah ni. Nabiah bagi ni 10 minit je. Cerita ni je.
Wan mana Wan? So minta Rizwan masuk balik. Nik? Nik ni siapa? Minta Puan Nik keluar. Apa kot? Boleh host boleh ke? Tak boleh. Saya dah remove, tak boleh. Ada yang copy ya? Ni soalan-soalan. Mira? Ya. Copy boleh ya? Soalan-soalan. Nik ni siapa? Mira. Saya remove tak boleh. Tak boleh. Tak boleh? Bukan boleh ke? Dah. Pergi dekat participant kan ada. Dah. Saya dah orang lain semua saya dah remove. Okey dah. Dia tak nak keluar. Degil sikit. Mana Wan? Saya ter-remove tadi. Ya Allah. Panggil call. Remove dia terus merajuk tu. Panggil Ustaz Soleh sekali yang bincang pasal nak masukkan grup tu. Ke tak ya? Tak pasien tu lah. Ajak Wan tu. Okay, kita nak stop ke recording ni? Wan WhatsApp.